Assalamualaikum dan salam syurga sayang bersama saya Alfairis Jemurin. Berita malam dimulakan dengan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menghadiri taklimat pembangunan semula Bukit Asik di Sibu pada Sabtu. Taklimat pembangunan semula untuk Bukit Asik disampaikan Pengurus Besar Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, Mona Lisa Zaidel. Antara lain tujuan pembangunan semula itu bagi meningkatkan kualiti hidup, kesihatan dan keselamatan penduduk selain menaik taraf infrastruktur yang sedia ada. Taklimat turut dihadiri Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai, Menteri Muda Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Ming Ti dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Transformasi Sosioekonomi Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki. Sementara itu, gandingan 4 wakil rakyat gabungan Parti Sarawak GPS akan memberikan tumpuan lebih lagi menyelesaikan isu dan masalah yang dihadapi masyarakat Sibu. Pasukan itu dibentuk Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka Dr. Anwar Rapai Adun Bukit Asik, Joseph Cheng Jin A Adun Dudong, Datuk Seri Tiong Kin Sing dan Adun Pelawan Michael Tiang selain Ahli Dewan Negara Senator Robert Lau. Menurut Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, siap ahli dipertanggungjawabkan untuk memberikan tumpuan terhadap sesuatu isu. Kita telah mengambil langkah supaya wakil-wakil rakyat daripada GPDS ini untuk sentiasa bersama berbincang mengenai masalah yang berlaku di Sibu yang dekat di hati masyarakat, misalnya masalah air, masalah banjir, masalah peparitan, masalah public transport, masalah low cost house dan juga isu perkhidmatan di hospital. Kita telah membahagikan tugas-tugas ini di kalangan kita, walaupun kita akan bersama untuk semua isu-isu ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas taklimat pembangunan semula Bukit Asik di Sibu pada Sabtu. Dr. Anwar menambah pasukan itu bukan sahaja berusaha menyelesaikan isu rakyat, malah turut komited dalam memberikan perkhidmatan terbaik sebagai wakil rakyat dan optimis membentuk Sibu baharu. This is the first time kita meet and it's the first time also Sibu has so many YB in the government, okay? 4+1. So we have created a team that we call a new team for new Sibu, which they to voice and deliver effectively for the people of Sibu. Okay, it's not the same as visionary team. It's a new team for new Sibu. We not only fight in terms of fighting in terms of voicing your needs, for Sibu people's needs, but we also want to deliver effectively. Laporan seterusnya, semua sekolah di negeri ini diminta untuk mengambil langkah-langkah keselamatan bagi mengelak daripada berlakunya insiden yang tidak diingini. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagah Wiin berkata merujuk kepada insiden yang berlaku di Sekolah Kebangsaan SK Long Bemang melibatkan seorang murid yang terjatuh daripada koridor sekolah berkenaan pada Jumaat. Pihaknya telah mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan kejadian sama tidak berulang. Beliau menjelaskan murid perempuan yang terjatuh dan mengalami kecederaan ringan itu telah dibawa ke hospital untuk menerima rawatan sebelum dibenarkan keluar selepas itu. Justru tegasnya beliau mahu semua sekolah di Sarawak mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi memastikan keselamatan pelajar, guru, staf sokongan dan pelawat adalah terjamin. Mengulas kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Sabtu, beliau memaklumkan pembinaan semula bangunan SK Long Bemang telah diluluskan di bawah projek Sekolah Daif RM1 bilion dengan anggaran kos sebanyak RM6 juta dan ditender pada tahun 2021. Bagaimanapun ujarnya memandangkan proses tender sebelum itu tidak berjaya, maka ia akan ditender semula pada Februari tahun ini. Perkembangan selanjutnya, pembangunan infrastruktur di kawasan Hub Halal Tanjung Manis akan memberi manfaat dan impak besar kepada sosioekonomi penduduk di rumah-rumah panjang Kampung Sebayang. Menurut Menteri Muda Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Datuk Lentalif Saleh, projek berkenaan mencakupi pembinaan benteng, jalan raya dan sistem saluran dengan pintu air atau tidal gate yang menelan kos sebanyak RM97 juta. Projek yang akan kita laksanakan merupakan kesinambungan projek-projek di bawah Halal Hub Tanjung Manis dan ia merupakan pelaksanaan ataupun pembangunan ban yang akan melibatkan lebih kurang 1,000 hektar tanah di kawasan berkenaan. Ini merupakan Blok B. Blok A sudah dalam pelaksanaan.
Jadi blok B ini akan melibatkan lebih kurang 3 pilot gate dan mengambil peruntukan sebanyak 97 juta. Dan dengan panjang jarak ban ini dalam lebih kurang 12 kilometer. Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi taklimat projek di Pejabat Daerah Tanjung Manis pada Jumaat. Menjelas lanjut, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang itu menambah pelaksanaan pelbagai projek dan penyediaan infrastruktur di kawasan Hub Halal Tanjung Manis merupakan langkah kerajaan negeri untuk menarik keyakinan pelabur datang melabur di kawasan tersebut. Itulah kalau kita lihat dari segi pelaksanaan projek Halal Hub ini yang merupakan satu tindakan kerajaan negeri yang ambil dan dibantu oleh peruntukan dari pihak pusat. Ia akan kita menyediakan masalah seperti ini, keadaan seperti ini, pihak pelabur akan merasa confident dengan untuk melabur di kawasan berkenaan. Tambahnya, sektor industri di Tanjung Manis juga telah berkembang pesat dengan beralih ke industri perkapalan, pertanian moden dan sebagainya selain berasaskan perkayuan. Dalam pada itu, Datuk Len sempat meninjau projek pembinaan benteng penahan ombak dan hakisan sepanjang 50 meter yang akan memberi kelegaan kepada lebih 300 penduduk di Kampung Dot Baru Rajang. Menurut Datuk Len, projek di bawah program transformasi luar bandar RTP beliau yang menelan kos sebanyak RM650,000 itu akan memberi keselesaan dan manfaat kepada golongan nelayan menyimpan bot-bot mereka di samping meningkatkan keselamatan dari ancaman ombak besar terutamanya pada musim tengkujuh. Yang merupakan satu benteng yang untuk masalah hakisan. Dan kalau kita lihat ini Kampung Rajang Baru yang mempunyai lot rumah yang ada 300 buah lot di sini. Jadi kalau kita lihat projek yang di bawah RTP saya ini yang berjumlah 650,000 ialah untuk kemudahan nelayan di sini. Di mana kita buat benteng, hakisan dan juga plankwork yang kita gunakan culvert. Di mana mereka dapat menyimpan perahu mereka nanti di belakang culvert itu. Jadi tidaklah terdedah dengan gelombang terutama kali masa musim tengkujuh. Pada sebelah petang, Datuk Len menyempurnakan simbolik penyerahan lot skim penempatan semula Baji Jaya Sarike. Menurutnya, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak RM5.38 juta untuk kerja-kerja penyediaan tapak lot tanah di kawasan tersebut yang akan menyediakan sebanyak 162 lot tanah untuk diagihkan kepada pemohon. Saksikan ialah merupakan satu daripada pendekatan kerajaan negeri Sarawak yang diwakilkan pimpinan Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jo, di mana beliau sudah sebelum ini juga telah meluluskan peruntukan sebanyak 10 juta untuk penyediakan tapak dan juga infrastruktur dan kemudahan awam di tapak di skim pembebasan kampung atau skim pendapatan semula di Serike ini. Dan pada hari ini juga penyerahan baki kawasan stage 2, phase 2 stage 2 yang melibatkan 162 unit lot yang akan dibina dalam sebenarnya pada hari ini, bermula pada hari ini dengan kos dia 5.38 juta ringgit. Jadi insyaAllah projek ini akan siap di dalam masa 18 bulan. Tambahnya, antara komponen yang dibangunkan di skim itu kelak ialah jalan raya berturap, parit konkrit, bekalan air elektrik dan telekomunikasi. Perkembangan di Meradong, sebanyak RM750,000 telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak bagi menaik taraf prasarana Gereja Metodis Kain Wong dan menaik taraf Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Meradong di dalam projek transformasi luar bandar RTP. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kong Hing turun padang bagi meninjau projek menaik taraf yang telah diluluskan oleh kerajaan pada Khamis. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan bagi menaik taraf prasarana Gereja Metodis Kain Wong, manakala sebanyak RM250,000 pula diperuntukkan bagi menaik taraf Dewan Serbaguna IPD Meradong. Datuk Ding juga sempat merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Jabatan Kerja Raya JKR atas seliaan dan kerjasama memantau dan memastikan projek RTP tersebut mengikut komponen pelaksanaan yang telah dicadangkan.
Dalam pada itu, warga penganut Gereja Metodis Kai Ngong dan pihak IPD Meradong berasa amat gembira dan berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Adun Meradong kerana telah meluluskan pelaksanaan projek tersebut. Manakala di Sibu, Tabung Baitul Mal Sarawak TBS menerusi Pejabat Baitul Mal bahagian Sibu telah mengadakan program Back to School kepada anak-anak asnaf dan penyerahan bantuan kecemasan kepada mangsa kebakaran bertempat di Galeri Kompleks Islam Sarawak, Sibu pada Khamis. Simbolik penyerahan bantuan tersebut disempurnakan Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak, Datuk Abang Muhammad Shibli, Abang Muhammad Naili. Seramai 20 anak golongan asnaf menerima bantuan tersebut bagi meringankan beban dalam persiapan untuk sesi persekolahan, manakala sebanyak RM28,800 pula diagihkan kepada 9 mangsa kebakaran di kawasan tersebut. Satunya adalah untuk menyerah bantuan kebakaran kepada beberapa yang terkesan, iaitu seramai 9 orang atau daripada mewakili keluarga mereka yang kita telah bantu sejumlah RM28,800 yang berlaku kebakaran baru-baru inilah di beberapa tempat. Dan kedua, kita juga memberi satu bantuan back to school. Kita tahu murid-murid dan pelajar akan kembali ke sekolah. Jadi ini bukan saja di Sibu, ia merata tempat seluruh negeri Sarawak. Dan hari ini kebetulan kita berada di sini, maka kita membuat penyerahan dan ada dah mereka serah dah, ada serah. Jadi tujuan kita adalah untuk memastikan anak-anak kita di Sarawak ni melihat pendidikan adalah satu cara yang terbaik untuk mereka meneruskan kehidupan, apatah lagi dalam keadaan yang cukup mencabar ni. Program Back to School kepada anak-anak asnaf merupakan salah satu inisiatif dalam memanifestasikan ekosistem bantuan tabung Baitul Mal Sarawak melalui prasarana Ummah Distribution Center, UDC dan Pejabat Tabung Baitul Mal Sarawak bahagian Sibu dalam pengagihan bantuan kepada para asnaf. Program ini juga dilaksanakan di seluruh Sarawak melalui Pejabat Tabung Baitul Mal Sarawak di setiap bahagian. Sehingga 31 Disember 2021, Tabung Baitul Mal Sarawak telah mengagihkan sejumlah RM72.7 juta. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM50.1 juta bantuan telah diagihkan melalui 4 program utama, iaitu program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam, program memantapkan kebajikan ummah dan program peningkatan kemahiran ummah. Manakala sebanyak RM3.25 juta bantuan khas COVID-19 TBS telah diagihkan sepanjang tahun 2021 dan Pejabat Bahagian Sibu telah mengagihkan sejumlah RM1.4 juta kepada 910 penerima yang layak. Masih dengan laporan di Sibu, seramai 92 orang peserta dari pelbagai agensi kerajaan telah menyertai program latihan dalam perkhidmatan LDP Bencana Banjir Daerah Sibu, Anjuran Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Sibu pada Khamis. Program tersebut sebagai persediaan menghadapi bencana banjir supaya gerak kerja lebih terancang dan teratur semasa situasi sebenar. Antara agensi yang terlibat adalah Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak JBPM, Angkatan Pertahanan Awam APM, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Pejabat Residen Sibu, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Polis Marin. Kolaborasi seperti ini diharap dapat berterusan di antara agensi untuk membina momentum kerjasama tidak kira dalam apa jua operasi, terutama dalam pengurusan bencana daerah Sibu. LDP seperti ini juga diharap dapat memberikan pengetahuan dan keyakinan diri kepada pegawai dan anggota apabila diperlukan pada bila-bila masa, terutama semasa berlaku banjir. Sekian edisi malam bersama saya Al-Faris Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.